Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Pada hari Jumaat yang barakah ini, para muslimin dan muslimat yang saya kasihi dan lagi dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan pada hari ini penuh barakah untuk anda semua. Jadi seperti biasa kita akan teruskan dengan perkongsian yang kita perolehi daripada Tanah Suci Mekah dan Madinah. Tak, hari ini kita cuma akan berkongsi dengan grup 20 Oktober yang akan pulang pada hari ini. So mereka berada di Mekah dan pada hari ini, hari Jumaat, insyaAllah kita akan tengoklah bagaimana keadaan mereka. Assalamualaikum Puan Nur Laila, Cik Faisal, okey, Puan Afrida, okey, Puan Zakia. Waalaikumsalam semua. Alhamdulillah. Dah makan ke belum semua ni? Ah, saya belum lagi, tak berkesempatan hari ini, agak sibuk dengan ramai jemaah yang datang. Okey, sebelum kita sampai ke Mekah, saya nak tunjukkan ada sesuatu benda yang sangat istimewa sebenarnya tahun ini. Alhamdulillah semasa kita melalui cabaran COVID, pandemik dan sewaktu PKP, Andalusia telah cuba untuk mengubah perniagaan kita kepada perniagaan baru, iaitu perniagaan kurma dan sejadah melalui syarikat Andalusia Food Industry Sdn Berhad dan di dalam secara online lah, ya, secara online. Buat masa ini perniagaan itu diteruskan juga dan istimewanya untuk semua jemaah yang mendaftar dengan Andalusia, package Andalusia Travel pada 43 Hijrah ini akan dihadiahkan dengan 1 kilo kurma ajwa bersama dengan sehelai sejadah rauda. Alhamdulillah, sejadah tu kalau misal selalunya kita jumpa kalau sesiapa yang pergi dekat kedai-kedai di bawah Safwa ataupun kita pergi ke Oberoi di bawah tu, saya tengok harganya boleh tahan juga ya. Tapi di sini kita berikan secara percuma. Okey, saya nak tunjukkan sedikit lah. Saya rasa ramai jemaah sangat suka bila menerima sejadah raudah. Belum sampai lagi dah terima sejadah raudah. Okey, saya persilakan Cik Wan Dayana. Sila tunjukkan. Ramai yang nak tahu ni macam mana rupanya. Over to you, Wan Dayana. Okey, Assalamualaikum semua. Hari ini saya nak tunjukkan kepada semua jemaah sekiranya jemaah telah confirm berdaftar dengan package penerbangan Umrah Andalusia, semua akan dihadiahkan dengan 1 kilo kurma ya. So dalam kotak dia macam ni, 4 segi, satu kotak kurma ajwa dan juga kita akan hadiahkan juga sejadah. Okey, yang kita datangkan dalam kotak ya. So macam ni. Rupa dia dalam kotak. Cuba tunjuk dekat sikit, tak nampak tu. Okey. Nampak dalam kotak ni. Apa yang tertulis itu tu? Kita dah tulis rauda. Dalam kotak yang sangat rauda. Kita ada color hijau juga dan juga color merah. Okey. So jemaah tak payah lagi kalau dari rindu tu boleh je daftar package kita dah dapat kat sana. Tak payah nak beli lagi berat-berat bag. Okay. Selain tu juga kalau jemaah walk-in datang Andalusia juga sediakan untuk menjamu kita punya kurma, jenis-jenis kurma kita. Dan juga ada minum water. So jemaah boleh rasa dulu kurma sebelum pergi sana. Sampai sana boleh pilih saja. Okay? Alhamdulillah, terima kasih. Okey, itulah dia sebenarnya keistimewaan tahun ni. Alhamdulillah Allah beri rezeki apabila kita mendapat ilham untuk mulakan dengan menjual kurma dan kemudian masuk sejadah. Jadi timbul pula idea, apa kata kalau misal jemaah sendiri besok bila pergi, kalau balik dan tak cukup lagi dah, yelah bagasi berat. Tahun ni dah kadang-kadang airline agak strict jugalah dengan bagasi ya. Yang saya tahu melalui Saudi Airlines diberi 2 piece, 2 bag, 2 bagasi. Setiap bagasi 23 kilo. Mesti dalam bentuk 2 bagasi.
kalau lebih satu bagasi daripada 23 kilo tu dia charge. Jadi tak payahlah terlalu banyak sangat membeli kurma. Selalu kan kita pergi sana kan, kita pergi ke Madinah, tiba-tiba kita bawa balik berkotak-kotak, berkilo-kilo kurma. Padahal kurma tu memang Andalusia dah import, bawa masuk ke Malaysia dari Madinah terus. Dari ladang di mana tuan-tuan dan puan-puan akan pergi kalau pergi ke Madinah nanti, insya-Allah. Okey. Okey, daripada Puan Nur Farahin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekiranya saya telah mendaftar dan membuat bayaran penuh pada tahun lepas, belum pergi lagi, adakah saya layak untuk terima hadiah tersebut seperti sejadah dan kurma ajwa? Terima kasih. Ya, Puan Nur Farahin, semua jemaah yang pergi mendaftar dan tak dapat pergi tahun lepas tapi dapat pergi tahun ini, insya-Allah semuanya akan dapat kurma ajwa dan sejadah. Alhamdulillah. Okey, kita teruskan. Saya rasa Ustaz Izzuddin, rasanya Ustaz Hafiz pun ada sharing juga. Silakan kalau misal ada mereka tunjukkan macam mana keadaan sana sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ida, Pak Haji Ida, sihat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Okey, saya sekarang berada dekat kawasan dataran Masjid Nabawi pula, Masjidil Haram. Jadi alhamdulillah dia berada di kawasan dataran Masjidil Haram. Hari ini adalah hari Jumaat, orang tengah get ready untuk pergi solat Jumaat. So kita boleh nampak ramai orang dah. Sekarang ni dah ramai orang ya. Betul. Jalan memang boleh jalan-jalan macam tu saja ya? Betul Puan Hajah. Memang boleh jalan macam ni sahaja. Asalkan syarat dia betul, berkumpul pun boleh, kita tengok macam mana. So itulah pentingnya untuk jemaah-jemaah, saya selalu ingatkan pada jemaah-jemaah, sebab dekat sini penjarakan sosial dah tak ada, dan kita tengok orang pakai mask pun ada yang pakai, ada yang tak pakai. Maka jemaah mestilah menjaga diri sendiri, ataupun kita kata jemaah kena ada SOP sendiri. Kita jaga kita, bahasa mudahnya. So macam inilah keadaannya dekat Masjidil Haram lah. So seperti mana kita nampak, sebab orang tengah get ready untuk pergi solat Jumaat. Kawasan dataran ni, Izzuddin, kalau masuk ke kawasan dataran nak kena tawakalna ke atau boleh masuk saja? Mana? Okey, kalau macam seperti sebelum ni, yang saya maklumkan sebelum ni, kita kena ada permit, yang mana permit tu akan dikeluarkan oleh pihak muassasah ataupun pihak Andalusia. Tapi yang semalam saya dimaklumkan oleh pihak polis, hanya sekadar tunjukkan tawakalna sahaja kalau nak pergi solat dekat dalam. Kalau nak pergi buat umrah barulah perlu ada permit. Tapi macam mana pun SOP ni dia berubah-ubah kan? Ya betul. So, nampaknya dah yang sibuk. Betul Puan, sebab hari ni adalah hari Jumaat. Bila hari Jumaat, orang Saudi pun dah mula datang untuk umrah lah. Jadi hari ni memang sangat busy dan sangat pack. Malah saya sendiri pun sebenarnya saya tunggu dekat sini, saya dah kena halau dengan polis 4-5 kali dah. Dia tak bagi berdiri, suruh berjalan pusing macam tu. Jalan aja tu. Dan hari ni pun Puan, kita semua ikut. Dekat atas tu saya ada jemaah saya tu tengah menunggu untuk share juga tu. Dekat lambai tu. So insya-Allah jemaah saya pun akan bagi sedikit sharing lah hari ni. Macam mana perasaan dia apa semua, dan kami hari ni akan check out lepas solat Jumaat kejap lagi untuk pulang ke Malaysia. Ada dekat situ dah. Assalamualaikum Tuan Haji Faiz, apa khabar? Waalaikumsalam, khabar baik, alhamdulillah. Seronok ya, alhamdulillah, sempurna. Selesai dah ibadat umrah dan nak pulang ke tanah air hari ni, ya? Betul. Silakan Tuan Haji, ada yang nak sharing? Ya, silakan. Pengalaman Tuan Haji sendiri macam mana menjalani ibadat umrah pasca Covid sekarang? Silakan. Pada saya, Assalamualaikum semua pendengar-pendengar. Pada saya, ibadat umrah kali ni pada masa pandemik ni, pada saya lebih seronok daripada sebelum ni sebenarnya. Kerana ibadah yang kita buat lebih tenang sebenarnya dan teratur.
Contohnya masa di Madinah kita ziarah Raudah, ziarah Rasulullah, tak perlu berasak-asak dan tak perlu, maknanya tu tenanglah. Bila kita dapat permit tu, saya rasa bersyukur sangat. Saya mohon permit tu diberikan 1.5 jam di Raudah tu. Itu di Madinah lah memang. Dan keduanya apa dia? Tak ada siapa kacau-kacau suruh keluar. Tak ada. Selepas azan. Tak ada, sebab kebetulan rezeki saya selepas azan baru polis suruh beredar daripada situ. Orang tak ramai dan seronok lah, maknanya ibadat tu tak macam yang sebelum ni yang saya pergi. Memang kata tu nak solat tu memang kita berempur dengan Pak Arab ni, memang belaga-laga lah. Ini betul-betul khusyuk lah. Keduanya bila di Mekah ni juga kita buat tawaf, buat umrah, orang tak berapa ramai dan memang seronok lah, memang tak berempit apa, macam ada hikmah sebalik COVID yang melanda dunia ni lah sebenarnya. Dia macam lagi teratur lah, lagi teratur. Ya. Selain dari itu, ada masalah-masalah lain Tuan Haji. Yelah, apabila Tuan Haji berada di sini kan, apa masalah lain yang Tuan Haji hadapi? Ada apa-apa isu ke? Pada saya tak ada. Ustaz Izzuddin ni pun memang rasa saya mutawif yang the best sebelum yang saya pergi sebelum ni. Rasanya macam wah, siap bertanya lagi dengan Ustaz. Lepas ni Andalusia buat package apa lagi? Ada pergi Palestin, ada saya booking terus, saya kata macam tu. Mana-mana maklumkan lah, insyaAllah. Macam tu lah. Tapi yelah, bila kita dapat pergi sekali ni sangat dihargai, sangat menghargai kan peluang yang ada ni. Betul, sebab peluang ni masa pandemik ni memang rasa betul. Peluang keemasan sangat. Betul. Itulah saya tak melepaskan. Aku tanya Ustaz Izzuddin boleh sambung lagi tak? Dia cakap balik dulu lagi. Dia cakap okey, balik lah, kalau boleh sambung kita sambung. Tak ada apa kan, kebetulan kerja pun tak banyak. Balik duduk ke di rumah kuarantin dulu Tuan Haji 7 hari. Betul. 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 Itulah. Jadi Tuan Haji ada pesanan apa-apa kepada ramai yang menonton, macam mana harapan Tuan Haji kepada mereka yang tertunggu-tunggu sebenarnya, mereka juga nak pergi pada pandangan saya lah. Tuan Haji, apa yang Tuan Haji nak sampaikan? Pandangan saya pada jemaah haji umrah yang nak pergi ke sini, pertama kita ikutlah SOP yang mana yang diberi. Maklum mutawif pada jemaah-jemaah ni kita follow saja, jangan pening-pening kepala, jangan sesabut kepala. Mutawif tu tahulah kerja dia tu apa yang dia nak buat, pada saya macam tu lah. Keduanya kat sini kita jaga kita lah, SOP ni memang tak ada siapa yang boleh jaga, diri sendirilah kena jaga. Keduanya bila keadaan COVID ada ni, SOP-nya memang agak ketat, tapi untuk kita beribadat ni lagi teratur pada saya. Dengan masa yang diberi, permit yang diberi, rasa tenang, kita lah atur masa kita. Macam tu lah pada saya. Alhamdulillah. Saya rasa memang itulah yang sepatutnya, walaupun lama kelamaan akan dilonggarkan sedikit demi sedikit segala peraturan ini, selagi kita berada dalam keadaan kawasan yang sesak begitu, saya rasa memang kita kena jaga sendirilah, yang dikatakan penjagaan diri sendiri kan, itu lebih selamatlah, insyaAllah. Saya rasa. Okey, terima kasih Tuan Haji. Mudah-mudahan akan pulang dengan selamat dan segala ibadah di sana diterima dengan doa dimakbulkan, insya-Allah. Terima kasih Tuan Haji. Sama-sama. Okey. Alhamdulillah. Ustaz Izzuddin. Ustaz Izzuddin berada di mana? Saya berada di dataran masjid, berhadapan dengan clock tower, berhadapan juga dengan pintu 1. Ini adalah pintu 1, pintu King Abdul Aziz. So semua jemaah umrah akan masuk melalui pintu ni. Kalau kita nampak tu polis tengah cek tu kan. Semua ibadah umrah, orang yang dapat permit umrah akan masuk melalui pintu yang inilah.
So hari ni pun polis kata sebab hari Jumaat dia tak benarkan dia suruh berjalan je. Kalau berhenti tu maknanya berkumpul. Macam tu. So dia tak benarkan berkumpul, dia tak bagi duduk dekat tepi-tepi. Mana duduk tepi-tepi termasuklah tadi Haji Faiz dah kena halau. Beginilah keadaan dekat Masjidil Haram. Jadi malam tadi alhamdulillah jemaah saya telah seperti mana yang sedia maklum, insya-Allah pada malam ini tengah malam jam 2 pagi kami akan berlepas pulang ke Malaysia. So requirementnya SOP adalah kita kena buat swab test. So malam tadi alhamdulillah kami telah menjemput lab orang daripada lab daripada Jeddah untuk datang buat swab test di bilik jemaah. So kami pilih satu bilik, jemaah-jemaah datang ke bilik tu, dia buat swab test which is setiap swab test tu sangat cepat. Tak sampai 1 minit pun Faida. So dalam 30 second settle. Hidung dengan tekak. Hidung dengan tak, tekak dia buat dua-duanya. Dia kata memadai hidung sahaja. Sebab kita dah fikir perlu tekak sekali kan, tapi dia cakap memadai hidung sahaja. So setiap jemaah dia swab hidung lah. Yang tu. So kita ada setiap jemaah settle kejap je. Saya rasa dalam 10 minit dah settle dah alhamdulillah. Kemudian dia pergi ke Hotel Fairmont lah untuk settlekan pada jemaah VIP pula. Okey. Jadi malam tadi dia buat pukul berapa dapat resultnya? Result belum dapat lagi. Katanya estimate lebih kurang dalam 12 jam. So saya menunggulah, suppose should be anytime lah. InsyaAllah. Sebab kami buat semalam selepas waktu maghrib. So kami buat jam 6 petang. So 7 petang. So insyaAllah supposedly anytime. Kita masih menunggu jawab. Betul. 12 jam dah dapat ya? 12 jam. Katanya 12 jam dah dapat insyaAllah. Tapi result tu dia akan maklumkan kepada muasasah lah yang akan maklumkan kepada saya. So kita masih menunggu insyaAllah. Diharapkan semua jemaah kita negatif insyaAllah, sebab saya tengok jemaah-jemaah Andalusia ni kita memang sebenarnya SOP di sini kita nampak dia daripada macam-macam negara. Saudi memang dia jaga ketat, tapi orang daripada negara-negara lain tu yang kadang-kadang ada longgar. Dan saya rasakan SOP yang daripada Malaysia lah antara yang paling ketat, dan saya lihat jemaah-jemaah Malaysia sendiri pun memang pandai menjaga SOP di sini alhamdulillah. So saya yakin insyaAllah jemaah-jemaah saya semua resultnya seperti yang kita harapkan lah insyaAllah. InsyaAllah. Tu Hotel Mekah Towers tu rasanya? Ya betul. Ini Mekah Towers. Depan. Betul. So inilah keadaannya di kawasan masjid. Ya. So ramai jemaah saya duduk di sini ya. Ramai yang minta Ustaz doakan supaya dapat juga panggilan untuk menjadi tetamu Allah. InsyaAllah. Boleh. InsyaAllah ada peluang lagi untuk kejap lagi saya doakan haji dan hajah yang menonton ya, perempuan, tuan-puan semua. Moga-moga Allah SWT sampaikan lagi semua ke sini bersama dengan ahli keluarga tercinta insyaAllah. Saya doakan insyaAllah. Jadi jemaah saya ramainya di sini di hotel. Betul Haji Aida. Jemaah Haji Aida, saya saja nak tunjukkan kepada jemaah-jemaah di Malaysia yang belum pernah sampai ke Tanah Suci, mungkin saya tanya-tanya package yang 8890 Hotel Safwah. Di mana Hotel Safwah tu? Okey, ini adalah pintu utama yang jemaah akan masuk lah. Pintu King Abdul Aziz, dan inilah dia Hotel Safwah. Betul-betul saja. Keluar-keluar terus jumpa dataran, masuk pintu umrah. Itu sahaja. Alhamdulillah. Okey. Yang Fairmont tu yang bangunan 2 jam tu lah. Betul. Fairmont yang ini VIP akan duduk di sini. VIP di sini, jemaah yang package ikut. Betul. Tak apa dengar puan, dengar jauh pula. Oh, okey. Saya dengar Ustaz clear, loud and clear. Alhamdulillah. Sebab keadaannya di sini ramai orang kan, ada yang menjerit, ada yang bercakap. So saya pun terpaksa menjerit sedikit lah.
sama Ustaz. Ustaz, ada ke peluang selepas Jumaat untuk masuk ke tingkat atas tu dan tawaf wada? Ada yang bertanya. Okey, setakat yang saya lihat sebab jemaah-jemaah saya pun tanya benda yang sama juga, Ustaz boleh ke tawaf wada? Setakat yang saya lihat tak ada peluang tu Haji Aida. Memang tak ada, kawalan memang Line tak ketat. berapa clear. Jadi setelah online tak apa clear. Sekarang clear tak? Okey dah dengar dah. Hello, Assalamualaikum. Clear. Dengar? Okey, setakat yang saya perhati daripada semalam, Dengar. peluang untuk masuk untuk buat tawaf wada memang tak ada. Memang sangat tipis lah peluang tu. Sebabnya memang dikawal ketat. Bukan kalau di luar saja kita nampak kawalan ketat, di dalam lebih ketat. So memang lepas solat dia akan terus halau keluar. Tambah-tambah hari ni adalah hari Jumaat. Dan dia nak elakkan orang yang masuk curi-curi. Macam tu. So memang agak ketat lah. Even kalau di depan saya ni, kalau kita boleh tengok di depan saya ni adalah pintu masuk ke gate 1. Kita nampak macam orang berkumpul. Memang dia check one by one. Saya tak boleh pergi dekat lagi lah, ada polis kat situ kan. Okey. Memang dia kata yalah sebenarnya Betul. memang permit ni adalah menjaga keselamatan kita, menjaga penjarakan antara semua jemaah. Betul. Mengekalkan kesihatan semua jemaah lah supaya tak ada siapa yang akan mencetuskan kluster. Betul. Okey. Betul Puan Haji Aida. Sebab bagi saya SOP di sini, apa yang polis buat, apa yang Saudi tetapkan ni adalah SOP yang bagi saya ini yang mereka kena buat. Kalau sebab kita jemaah umrah datang daripada seluruh dunia. Andai kata mereka tak ketat macam ni, maka akan adalah kluster umrah kan. Dan orang akan mula bercakap-cakap lah, orang Islam pergi buat umrah, balik bawa kluster baru. Itu yang kita nak elakkan, dia jadi fitnah. So saya rasa SOP yang Saudi kuatkan, ketatkan ni sebenarnya ini memang sepatutnya buat. Dan Alhamdulillah kita nampak lah setakat yang saya sembang dengan muasasah, saya sembang dengan orang Arab, setakat ni belum ada lagi kes yang melibatkan jemaah positif daripada kalangan muasasah kita lah. Muasasah yang Andalusia pilih. Setakat ni belum ada. Sedangkan jemaah dia dah beratus dah, dah beribu dah. Dia kata belum ada lagi kes positif. Alhamdulillah. So kita nampak keberkesanan dia. Alhamdulillah. Ya betul lah. Kalau misal kita tidak bawa masuk dan kita kalau ada pun kita masih menjaga penjarakan dengan SOP yang ketat, saya rasa insya-Allah itu okay. Jadi Ustaz Izzuddin, Betul. prosedurnya Ya, kau berapa nak apa? nak bertolak ke airport Minta hari maaf. ini. Oh, okey. So insya-Allah kami kejap lagi akan buat solat Jumaat dulu. Saya bagi tahu pada jemaah boleh selesaikan solat Jumaat, kemudian makan. Cumanya jemaah kena sedikit bergegas lah. Okey. Dan insya-Allah kami target dalam jam 2:30 ke 3 petang kami akan mula bertolak untuk menziarahi kota Jeddah. Dan kemudian kita akan berhenti solat di Masjid Terapung di Jeddah insya-Allah. Seterusnya kita akan makan dan terus ke airport. So minta doakan daripada sahabat-sahabat semua, daripada haji-hajah yang menonton. Moga-moga Allah pemudahkanlah perjalanan kami pada hari ini. Dan moga-moga juga result swab test yang kami buat semalam keluar dalam keadaan negatif. Kita risau aja Ida. Dan esok bila Betul. sampai di KLIA pun akan ada swab test lagi. Itu yang kita risau. Betul Haji Aida. Sebab macam ada jemaah saya kata kan, yang semalam ada jemaah kata nak pergi pun tak berani bagi tahu orang. Sebab apa? Takut result positif. So memang tak bagi tahu sampai dah nak pergi dah, result dah keluar, esok nak fly baru orang tanya, kenapa kau tak bagi tahu awal? Sebab aku takut result aku. Kan bagi tahu result lain. Aduh, inilah dia sebenarnya umrah norma baru. Tak ada lagi lah sebelum beberapa hari sebelum pergi umrah tu berkenduri lah itu ini, sangat menakutkan. Betul. Sebab kalau PCR Betul, Haji positif, Ida.
Nak kata apa? Umrah dalam kuarantin nanti jadinya. Kita ada Ustaz Betul. Hafiz rasanya di talian. Silakan. Ustaz Hafiz pun dah hari ni dah nak pulang hari ni nampaknya. Apa khabar Ustaz? Sekarang ni buat apa ni sekarang ni? Alhamdulillah, saya sekarang berada di kawasan nak ke dataran masjid dan di sini tadi kita nak try masuk ke dalam masjid dan gagal sebabnya bila tanya polis pukul berapa boleh masuk untuk benarkan kami solat Jumaat. So polis bagi tahu anggaran lebih kurang jam 10.30 ke jam 11 pagi baru diorang benarkan untuk masuk ke dalam masjid tunaikan solat. Jadi buat masa sekarang diorang suruh pergi balik dulu mana-mana ataupun tunggulah sampai dibenarkan untuk masuk ke dalam masjid. Jadi dia tak sama macam dulu. Kalau dulu kita siapa yang datang awal boleh masuk awal, first come first serve. Tapi sekarang tak sama. Dia kena tunggu waktu yang tertentu, dah nak hampir masuk waktu solat baru dia akan benarkan jemaah untuk masuk ke dalam masjid. Jadi kalau jemaah yang berada di Dataran Putih ni biasanya kalau dia duduk statik, biasanya askar atau polis akan halau dia. So macam saya tadi pun saya tak boleh duduk statik. Kena bergerak sana sini. Kalau duduk setempat nanti dia akan halau lah. Dia suruh pergi tempat lain gitu. So kena tunggulah pada jam 10.30 ke jam 11 baru kita boleh masuk ke dalam masjid untuk tunaikan solat Jumaat. Okey. Jemaah VIP semua pun masuk sekali ke? Jemaah Jemaah VIP sekarang ni mereka ada di bilik. Saya dah bagi tahu dah maklumkan supaya nanti jam 10.30 baru turun untuk masuk ke dalam masjid. Sebab kalau turun sekarang pun masih tak boleh lagi masuk ke dalam masjid. So diorang sekarang tengah prepare, tengah kemas barang untuk berangkat insya-Allah selepas solat Jumaat nanti menuju ke kota Jeddah. Alhamdulillah. Jadi nak tahu juga kalau waktunya, yelah kita live awal sangat kita tak nampak macam mana nak masuk tu, adakah boleh semua orang dapat masuk atau macam mana kita tak pasti. Mungkin lain kali lah mungkin kita boleh buat liputan itu. Ustaz ada dekat dengan Mekah Towers ni nampaknya, saya rasa. Belakang tu Mekah Towers ya? Belakang tu ialah betul. Mekah. Dulu Dulu bangunan ni ialah bangunan Hilton Towers, Hilton Hotel. Kemudian diambil alih semula oleh tuan punya bangunan dan jadi namanya ialah Mekah Towers. Ini adalah salah satu daripada pakej Andalusia. Ini juga salah satu hotel yang terus menghadap terus masuk ke masjid. Pintu 2 King Faisal. Masih lagi ya pintu King Faisal terbuka? Ya betul, masih lagi di sebelah sana. Masih di sebelah sana lah. Alhamdulillah. Oh tak, kalau dulu penuh sangat orang semayang-semayang sini, duduk-duduk sini, sekarang dah tak boleh dah ya? So diorang akan memang polis tak benarkan siapa-siapa yang ada di kawasan dataran yang duduk statik. So dia akan suruh bergerak pergi ke mana-mana. Dia tak nak bersesak-sesak dekat kawasan Dataran Putih ni. Nanti satu hari boleh dapat juga live sekali dengan Ustaz Hafiz. Nak tanya, ada tak orang solat Jumaat dekat Dataran Putih ni? Nak tahu juga. Kalau dulu kita solat Jumaat di Dataran Putih ataupun dalam bangunan. Ya betul. Kita akan tengok kejap lagi macam mana insya-Allah. InsyaAllah. Okey, itu sahaja. Terima kasih Ustaz Hafiz. Semoga Ustaz Hafiz dan kumpulan Ustaz Hafiz kembali semula dengan selamat dan terus menjalankan kuarantin selama 7 hari. Semua orang dah dapat kuarantin home kuarantin dah kan? Semua dah dapat semua setakat ni semua dah dapat result untuk home quarantine, dah dibenarkan. So kita sekarang tinggal tunggu keputusan PCR sahaja di Haramain. Okey. Semalam sakit tak? Dah keluar dah Ustaz Hafiz dah. Okey. Okey tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah. Sekali lagi kita lintas langsung ke Mekah. Saya rasa seronok dengan perkabaran-perkabaran ini menjadikan kita sangat dekat rasanya lagi untuk sampai ke sana. InsyaAllah minggu depan liputan dari saya
akan berlainan sebab insya-Allah saya juga akan berada di sana pada minggu hadapan, insya-Allah. Okey, jadi setakat ini sahaja perkongsian pada hari ini. Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan pada hari Jumaat yang barakah ini diberikan, dalam pertemuan ini diberikan barakah, taufik dan hidayahnya, dan semoga diberikan peluang juga untuk menjadi tetamu yang dijemput oleh Allah di bumi Haramain. Sehingga minggu hadapan insya-Allah kita akan bertemu lagi dalam ruangan yang sama, rindu bertamu di Haramain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.